Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Khairul Amin bin Muhammad Kamil. Nombor metik 048094 dari Diploma Peta Baik Islam Set 6. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tentang pengumbalan Piagam Madinah. Sejarah pembentukan Piagam Madinah. Piagam Madinah dibuat oleh Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Piagam Madinah adalah asas pembentukan negara Islam Madinah. Dalam Piagam Madinah terdapat 10 bahagian dan mengandungi 47 fasa, iaitu 23 fasa mengenai peraturan sesama Islam iaitu antara Muhajirin dan Ansar, dan 24 fasa tentang orang Yahudi. Peristiwa-peristiwa sebelum pengumbalan Piagam Madinah. Yang pertama, Perjanjian Aqabah pertama. Di dalam Perjanjian Aqabah pertama, terdapat 12 orang penduduk Madinah ke Mekah bertemu Rasulullah SAW. Mereka berjanji akan meninggalkan perkara syirik, mencuri, berzina, membunuh anak dan tidak menipu. Mereka juga akan taat perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, penerimaan masyarakat Yathrib terhadap agama Islam. Di dalam penerimaan masyarakat Yathrib terhadap agama Islam, Musa bin Umar telah diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajar Al-Quran. Dakwah Musa diterima baik penduduk Aus dan Khazraj. Akhirnya ramai yang menerima Islam. Yang ketiga, Penjajahan Aqabah kedua. Penjajahan Aqabah kedua berlaku pada tahun berikutnya, iaitu pada bulan Zulhijjah tahun ke-13 Rasulullah bersamaan bulan Jun 622 Masihi. Musa membawa 73 orang lelaki dan dua orang wanita Madinah. Mereka berbai'ah akan memelihara dan mempertahankan Rasulullah SAW. Berikrar, taat setia ketika susah dan senang, tidak berpecah dan bercakap benar walau di mana sahaja. Kandungan Piagam Madinah. Di dalam kandungan Piagam Madinah, yang pertama, penduduk Madinah dalam mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara Madinah. Ini kerana supaya masyarakat Madinah menghormati Nabi Muhammad SAW dan menerima dengan hati terbuka, dan menerima dengan hati terbuka, iaitu Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara Madinah. Yang kedua, mengakui Ansar dan Muhajirin sebagai umat yang bertanggungjawab terhadap agama, Rasul dan masyarakat Islam. Setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan cara hidup masing-masing. Ini menunjukkan Islam tidak kejam terhadap agama-agama lain dan tidak menyekat kegiatan agama-agama lain. Bahkan Islam memberi kebebasan kepada kaum-kaum lain untuk beragama. Yang keempat, setiap masyarakat hendaklah bertanggungjawab menjaga keselamatan dan mengekalkan perpaduan di Madinah. Ini untuk menjamin keamanan dan kemakmuran negara Madinah daripada diserang oleh musuh-musuh Islam. Setiap kaum perlu merujuk Rasulullah SAW, iaitu sebagai ketua negara jika berlaku perbalahan. Tidak kisahlah sama ada dari segi syariat ke, dari segi akidah ke, dari segi akhlak ke, apa-apa masalah perlu dirujuk kepada Rasulullah SAW pada ketika itu. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan mempunyai perhubungan dengan Allah SWT. Yang keenam,
Mana-mana pihak dilarang berhubung dengan pihak luar, terutama musyrikin Mekah dan sekutu mereka. Ini ini perkara ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengelakkan maklumat-maklumat Madinah tersebar ke musuh-musuh Islam, terutama musyrikin Mekah yang pada ketika itu ingin membunuh Rasulullah SAW. Aspek-aspek penting Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah, ia menekankan wahyu sebagai sumber perundangan negara, iaitu Al-Quran sebagai sumber perundangan negara. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara. Yang ketiga, kebebasan agama. Yang keempat, hubungan baik sesama anggota masyarakat. Piagam Madinah menekankan perkara ini kerana ini adalah salah satu sebab ataupun punca negara Madinah itu menjadi aman dan makmur. Yang kelima, menegak keadilan. Rasulullah SAW di dalam pemerintahan Rasulullah SAW, baginda amat menekankan keadilan dalam pemerintahannya dan tidak pernah berlaku berat sebelah. Yang keenam, memberi perlindungan kepada orang bukan Islam. Ini menunjukkan agama Islam tidak memusuhi orang yang tidak memeluk Islam. Bahkan agama Islam melindungi orang bukan Islam. Sebab apa? Sebab apa agama Islam ingin menarik mereka untuk masuk ke agama Islam dan menunjukkan keindahan-keindahan yang terdapat dalam agama Islam itu sendiri. Kesan-kesan pengumbalan Piagam Madinah. Kesan pengumbalan Piagam Madinah terbahagi pada 4, iaitu dari segi politik, pentadbiran, sosial dan ekonomi. Dari segi politik, yang pertama, tertubuhnya negara Islam pertama di dunia. Pada waktu itu, Islam tidak mempunyai mana-mana negara. Dan pada waktu pengumbalan Piagam Madinah, negara Madinah adalah negara Islam yang pertama yang diwujudkan oleh orang-orang Islam sendiri. Yang kedua, orang bukan Islam mestilah mengakui menjadi warga negara Islam yang stabil. Ini untuk mengelakkan orang bukan Islam membelok agama Islam dan memberi maklumat kepada musuh-musuh Islam. Yang ketiga, semangat patriotik menjadikan pertahanan negara lebih kukuh. Di dalam Rasulullah SAW dalam pemerintahannya, baginda menekankan semangat patriotik itu dalam diri masyarakat Madinah. Sebab apa? Baginda ingin mempertahankan negara Madinah daripada diserang oleh kuasa-kuasa besar dunia ataupun musuh-musuh Islam pada ketika itu. Dari segi pentadbiran pula, yang pertama, Rasulullah SAW diiktiraf sebagai ketua negara Islam pertama di dunia. Yang kedua, pendapatan masyarakat yang tersusun memudahkan perhubungan mereka dengan Rasulullah SAW. Pada ketika itu, susunan muka bumi Madinah, maksudnya muka bumi Madinah pada ketika itu adalah tersusun dan tidak berselerak ataupun tidak tersusun lah, senang cakap. Jadi masyarakat di Madinah mudah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW apabila berlaku masalah-masalah yang berlaku dalam kalangan mereka. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberi tumpuan untuk mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara luar. Perkara ini dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama, untuk mengembangkan agama Islam itu sendiri.
Yang kedua adalah untuk mendapat perlindungan daripada kuasa-kuasa besar dunia yang menyokong Islam dari belakang. Ini apabila negara Madinah diserang, kuasa-kuasa uh, kuasa-kuasa luar yang berkait dengan negara Madinah akan melindungi Madinah daripada diserang oleh kuasa-kuasa jahat. Sebab itu Rasulullah SAW mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara luar. Dari segi sosial pula, yang pertama, perpaduan wujud di bawah satu pakatan. Maksudnya, perpaduan di Madinah tidak berpecah belah, bahkan ia di bawah satu pakatan. Yang kedua, wujud kesatuan umat dan semangat kesukuan jahiliah dihapuskan. Rasulullah SAW dalam permintaannya menekankan dalam diri masyarakat Madinah untuk mewujudkan kesatuan umat, dan Rasulullah SAW memerintahkan masyarakat Madinah untuk meninggalkan semangat kesukuan jahiliah yang ada pada diri mereka. Ini kerana semangat kesukuan jahiliah ini akan mendatangkan kesan buruk, iaitu semangat kesukuan jahiliah ini adalah semangat berpuak-puak. Rasulullah SAW tidak ingin mereka memiliki semangat ini, kerana semangat ini akan menyebabkan perpecahan kaum di Madinah. Yang ketiga, kemakmuran negara dirasai bersama. Apabila masyarakat di Madinah bersatu padu, kemakmuran negara Madinah itu akan dirasai bersama dan tidak dirasai seorang-seorang. Dari segi ekonomi pula, yang pertama, perdagangan lebih besar kesan hubungan kaum yang lebih baik. Yang kedua, kemenangan dalam peperangan meningkatkan harta Baitulmal hasil harta rampasan perang. Contohnya, ketika berlaku perang Khandaq, iaitu berlaku di Madinah antara orang Islam dan musyrikin Mekah. Dan pada ketika itu masyarakat Islam memenangi peperangan tersebut. Ini pada waktu itu harta rampasan perang diambil oleh harta rampasan perang oleh musyrikin Mekah diambil oleh orang Islam, dan ini akan menambahkan harta Baitulmal di negara Madinah. Dan yang terakhir, bidang ternakan, pertanian dan perusahaan juga akan meningkat. Ini kerana apabila pemimpinnya mengambil buat tentang masyarakat dan masyarakat bersatu padu dan mempunyai keserasian dengan pemimpin, ekonomi di negara tersebut juga akan menjadi meningkat. Sama juga yang berlaku pada negara Madinah. Rasulullah SAW menekankan sifat-sifat terpuji dalam masyarakat Madinah, dan masyarakat Madinah bersatu padu dan ekonomi negara Madinah menjadi stabil. Dan hasilnya, bidang ternakan, pertanian dan perusahaan juga akan meningkat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.